Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Kepada peminat ilmu, khususnya ilmu Islam, saya suka memperkenalkan satu tajuk baru yang saya tulis, Islam dan Demokrasi. Tajuk ini dipilih kerana berlakunya kekeliruan di kalangan pengkaji-pengkaji Islam, kerana ada kalangan orang Islam sendiri yang berpendapat seolah-olah semua perkara yang datang daripada asing mesti ditolak, tak boleh diterima. Sedangkan perlu disedari bahawa Islam adalah asal ajaran Allah yang dibawa oleh manusia pertama, Nabi Adam AS. Adapun ajaran yang lain daripadanya, sama ada dinamakan agama atau teori-teori ideologi, ciptaan selepas daripadanya. Apabila mati seseorang Rasul, berlalu masa yang lama, berlaku penyelewengan, maka Allah mengutuskan Rasul yang lain, membawa Islam juga, membawa ajaran yang tetap, yang tidak berubah, perkara rukun dan dasar, disebut dengan sawabid, dan perkara yang mengalami perubahan situasi, realiti, masyarakat, masa dan tempat, disebut dengan mutaghayyirat, dibenarkan ilmuwan beristihad dengan syarat tidak lari daripada dasar yang tetap, Islam yang asal, rukun-rukun yang jadi prinsip kepada ajaran Islam dan akidah Islam dan menselamat ajaran Islam itu. Khusus dalam aspek politik pemerintahan negara, terdapat sakibaki ajaran para Rasul yang diwarisi oleh ilmuwan-ilmuwan di zaman masing-masing. Di antaranya dinamakan demokrasi. Demokrasi yang berasal daripada bahasa Greek Demokratus ataupun bahasa Latin Demokratia, kuasa rakyat. Memang penyelewengan dalam ahli falsafah yang menolak akidah Islam, kuasa rakyat dianggap kuasa Tuhan. Itu bercanggah dengan Islam. Tetapi di sana ada prinsip, ada hak rakyat menjadi konsep yang dibenarkan oleh Islam dalam masalah mesyuarat, memberi nasihat, memberi pandangan, perkara yang berkait dengan akal dan pengalaman yang diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan kehidupan mereka. Dan hal ini banyak bercambah dalam masyarakat manusia. Dan Islam menerima semua perkara yang baik. Berkonsepkan firman Allah Ta'ala, فَبَشِّرِ الْعِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. Berilah berita gembira kepada hamba-hamba Allah. Bila mendengar sesuatu, dia menerima yang terbaik.
Dan sabda Nabi SAW, Al-hikmatu dhallatul mu'min fa'anna wajadaha fa'waqa biha. Fa'wahaqqu biha. Kebijaksanaan itu seperti barang tercecer kepunyaan orang yang beriman. Di mana saja dia jumpa, dia mesti pungut dan mengambil barang tercecer itu. Di sini Nabi kita Muhammad SAW menghargai akhlak yang mulia yang dipegang oleh orang jahiliah zaman dahulu. Memuliakan tetamu, memuliakan jalan tetangga, menghubungkan silaturahmi, bersimpati sesama manusia. Ini diiktiraf oleh Islam. Sehingga Nabi SAW membebaskan keluarga Hatim At-Tai, seorang yang dermawan di zaman jahiliyah, seorang yang baik zaman jahiliyah, tak sempat dengan Nabi SAW. Bila anak dia ditawan dalam satu operasi ketenteraan, diperkenalkan kepada Nabi, ini adalah keluarga Hatim At-Tai. Dan Nabi membebaskan kerana menghargai akhlak yang mulia yang dianut oleh Hatim At-Tai. Bila Nabi SAW mengarahkan supaya ditulis surat, dihantar kepada raja-raja dunia, Raja Rom, Raja Parsi, Raja Habasyah, Raja Mesir, Raja Oman, Raja Muscat. Setelah surat ditulis, seorang sahabat kata, "Wahai Rasulullah, raja dia tak akan terima surat kalau tak ada rubber stamp, tak ada khatam. Kena ada cop, khatam." Maka Nabi suruh buat khatam ikut realiti yang ada di masa itu. Tulis Muhammad Rasulullah. Itu khatam, surat yang dihantar kepada raja-raja. Ini mengamal apa yang diamalkan oleh masyarakat di masa itu. Memuliakan utusan musuh. Tidak ganggu utusan musuh yang datang ke negeri Islam, diplomat. Ini adat yang diterima oleh Islam. Walaupun dengan musuh, kalau dia datang utusan atau wakil, tak ada diganggu wakil itu. Islam menerima. Banyak, kalau kita baca dalam pakar-pakar Islam, diambil daripada amalan-amalan bukan Islam. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, sistem gaji pegawai kerajaan, grade gaji. Zaman awal Islam tak ada. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu tak ada. Zaman Sayyidina Umar ada grade pergajian dan sistem pergajian pada pegawai kerajaan. Ini diambil. Termasuklah mata wang. Zaman awal Islam tak ada mata wang Islam. Zaman Umayyah ada mata wang Islam sendiri. Mata wang Islam untuk urus niaga. Kalau tidak pakai mata wang Greek, Rom, macam-macam, bercelaru. Ini antara amalan. Dalam Islam, masalah pemerintahan negara dibenarkan mesyuarat, diwajibkan mesyuarat. Wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad, bermesyuarat mereka dan mengendalikan urusan. Urusan tak ada nas, mesti mesyuarat. Wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu ialah bermesyuarat. Dan sebab itu, apabila wafatnya Nabi SAW, mengikut nah yang sahih, Nabi tidak mewasiatkan siapa pengganti dia. Siapa pengganti dia? Lalu para sahabat bermesyuarat di Saqifah Bani Sa'idah. Ada 3 calon. Golongan Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Keluarga Nabi mencalonkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Muhajirin mencalonkan Quraisy, mencalonkan Abu Bakar. Akhirnya Quraisy adalah kaum dominasi masyarakat Islam di masa itu. Di sini berlaku pemilihan khalifah, ketua negara. Secara syura, mesyuarat, pemilihan berlaku dalam himpunan yang berlaku.
Di sini ada titik persamaan. Hak mesyuarat, hak rakyat memberi pandangan dalam demokrasi. Dan sebab itu kita tidak menolak, kita tidak bertembung dengan teori-teori yang ada dalam masyarakat lain yang tidak bercanggah dengan Islam. Dari segi amalan, tetapi kita ada prinsip kita sendiri. Dan sebab itu, demokrasi adalah teori yang sinonim dengan Islam. Yang bercanggah dengan Islam ialah diktatorship, kuku besi. Bercanggah dengan Islam ialah teokrasi, kuasa para ahli-ahli agama. Ini bercanggah dengan Islam. Islam menerima konsep hak rakyat memberi pandangan dalam pemerintahan negara. Dan sebab itu kita tidak bisa tolak mentah-mentah apa yang diwar-warkan oleh setengah kalangan yang tidak mendalami dalam mengkaji ilmu siasat syariah, fiqh yang berkait dengan politik Islam. Kita kena sedar bahawa tiap-tiap ilmu Islam itu ada fiqh, ada tafaqquh fid din, memahami urusan agama. Akidah ada fiqhnya, sembahyang ada fiqhnya, puasa ada fiqhnya, haji ada fiqhnya, politik juga ada fiqhnya, fiqh politik. Fiqh politik. Dan sebab itu, kita mesti mempelajari fiqh politik ini. Jadi penulisan saya tentang Islam dan demokrasi adalah memperkenalkan fiqh politik Islam dan perbandingan dengan teori dan ideologi itu oleh manusia. Kerana demokrasi ini adalah ajaran yang sinonim dengan Islam. Yang pertama dari segi diberi hak berakyat. Yang kedua dari segi muwajahah silmiyah, pendekatan damai dalam membuat perubahan politik negara. Di mana khusus bagi negara orang Islam, maka demokrasi secara damai adalah diutamakan. Kerana kita dapati bahawa pendekatan secara keras menimbulkan perang proksi, mengundang pergaduhan sama sendiri dan dipergunakan oleh musuh-musuh Islam. Dan kita kena sedar demokrasi barat sendiri yang ada pada hari ini sebenarnya banyak menciplak daripada kitab fiqh Islam. Orang-orang barat yang berbangga dengan demokrasi purba itu, sebenarnya mereka tidak tahu nak mengubahkan syura, mesyuarat mereka. Pada masa berlakunya revolusi Perancis, revolusi Islam, revolusi di England, revolusi di Amerika, revolusi di Rusia. Banyak berlaku revolusi. Bila tak puas hati dengan pemerintah, dibuat revolusi. Berlaku peperangan saudara sama sendiri. Balas dendam. Pemilihan dibuat dengan cara keras. Kemudian tak puas hati pula berlaku revolusi balik. Mereka tak tahu nak buat perubahan melalui demokrasi. Mereka setelah mereka buka kitab-kitab fiqh Islam yang ditulis oleh ulama-ulama Islam dalam berbagai mazhab. Seperti Al-Mawardi, kitab Al-Hakam Al-Sultaniyah dalam mazhab Syafi'i. Riyas, Imam Al-Haramain, mazhab Syafi'i juga. Hakam Sultaniyah Abu Ya'la Al-Farra, mazhab Hanbali. Siasat Syariah fi Islam Ra'i wa Ra'iyah, itu mazhab Hanbali, sekarang Ibn Taymiyah. Al-Muqaddimah min Khadum, ada bab berkenaan dengan syura, dengan khilafah. Bab yang khusus dan kitab itu mazhab Maliki. Dan banyak berselewat dalam kitab-kitab fiqh, kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab syarah hadis yang boleh kita kaji. Islam ni kaya dengan ilmu. Malangnya ilmu Islam ni digali oleh musuh-musuh Islam. Banyak penulisan-penulisan yang saya sebutkan tadi disimpan di negara barat. Mengkaji kajian mereka dan mereka mengubah pada demokrasi moden. Jadi kita tinggal ilmu kita sendiri, orang lain ambil ilmu kita. Jadi saya cuba nak kembalikan kita ilmu kita tentang politik Islam. Maka ditulis Islam dan demokrasi untuk menjadi kajian kita, perbandingan demokrasi Islam kita dengan demokrasi Barat, dengan demokrasi komunis. Semua berlaku demokrasi. Komunis pun berlaku demokrasi. Tapi alam mereka sendiri. Kita ada kita sendiri.
dengan syarat-syarat dan adat-adat kita sendiri. Wallahu a'lam.